Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali pembacaan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Ar-Rabbani Al-Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Dan pada pagi ini kita sambung pembacaan kita dari muka surat 5. Muka surat 5 berkenaan dengan dalil bagi Mi'raj. Jadi Syekh pengarang kita ni Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala pada awal kitab telah mendatangkan dalil bagi Isra, iaitu 8. Wan Najmi Idza Hawa. Semalam baca sampai dalil kasyaf. Ustaz punya ni kot cetakan lama ke apa? Baru? Sama kan? Saya punya 5. Oh, saya cetakan lama. Ha. Mungkin berbeza berbeza cetakan. Sama tak? Dia ada yang baru, ada yang lama. Betul. Ni baru. Jadi yang cetakan lama, kalau yang mengikuti ada yang menggunakan cetakan lama, muka surat 8 lah. Cetakan baru iaitu cetakan kedua, olahan semula oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani hafizahullah, muka surat 5 lah. Wa bisanadinal muttasil ila al-musannif al-allamah al-syekh Wan Daud al-Fatani rahimahullahu ta'ala, berkata beliau, dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang ketika apabila mengeram lagi hilang, tiada sesat taulan kamu. Taulan maksudnya ialah kawan kamu, sahabat kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu daripada jalan yang sebenarnya, dan tiada jahil dan tertipu daya, dan tiada berkata ia dengan barang yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya. Tiada ia melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Maksudnya apa jua yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Bukan daripada hawa nafsu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat, yakni mahir ilmunya atau hafaznya. Jadi dalam terjemahan ayat ini, Syekh Daud Fatani terus memasukkan sekali tafsir. Kalau terjemahan secara literal, allamahu syadidul quwa, telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat. Sampai situ saja. Yakni itu adalah tafsir daripada Syekh Daud Fatani sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan sangat kuat? Maksud malaikat itu kuat, maksudnya ialah mahir, kuat dari segi ilmu. Kuat dari segi ilmu dan hafaznya, hafalannya. Zu mirratin fastawa, yang mempunyai keras dan kuat, iaitu Jibril. Yalah, betul lah.
fastawa tu maka tetap ia, dan iaitu ia itu pada tepi langit yang tinggi. Maka tetap ia tu fastawa, dan ia itu pada tepi langit, itu wa huwa bil ufuqil a'la. Tapi kalau apa ni, orang awam sekali lalu je lah, baca sekali lalu lah, tak perlu kita tahu yang ni terjemahan bagi apa, yang ni terjemahan bagi apa. Iaitu tempat terbit matahari padahal atas rupanya yang asli. Iaitu tempat matahari padahal atas rupanya yang asli. Padahal tu maksudnya dalam keadaan, pada hal. Yang ni maksudnya wal hal lah, dalam keadaan. Bahasa Arab pun panggil hal, keadaan. Dalam keadaan malaikat Jibril itu di atas rupanya yang asli. Maknanya dalam keadaan malaikat Jibril ketika itu dalam bentuknya yang asal, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala akan dia. Macam mana yang dikatakan rupa yang asal malaikat Jibril? Iaitu 600 sayapnya. Itu sifat ataupun karakter sebenar, karakter fizikal malaikat Jibril yang asal, yang belum ditukar bentuk kepada manusia dan sebagainya. 600 sayapnya. Satu-satu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyriq dan maghrib, antara timur dan barat. Masyriq itu maksudnya timur, maghrib maksudnya barat. Maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Bukit Jabal Nur. Maka lalu pengsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lalu rebah. Maka turun Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia. Kemudian maka firman-Nya subhanahu wa ta'ala, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna faauha ila abdihi ma auha. Kemudian maka hampir ia, Jibril tu menerangkan apakah maksud ia. Kataan Jibril tu menerangkan ia tu siapa. Hampir ia, siapa dia? Jibril alaihi salam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertambah hampirnya, maka adalah kiranya hampir busuran dan panah. Maknanya hampirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril itu kira-kira hampirnya, kira-kira panjang seperti mana panjang panah. Dekat sangatlah. Atau terlebih hampir lagi. Maka mewahyu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya Jibril alaihissalam barang tu maknanya sesuatu yang diwahyukan ia kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Tiada ia mendustakan oleh hati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu barang yang dilihatnya dengan matanya akan rupa Jibril alaihissalam yang asli. Maksudnya apa yang dilihat oleh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah suatu perkara yang dusta. Yang dilihat tu betul, memang itulah rupa Jibril alaihissalam yang asli. Maka adakah kamu bantahi hai musyrikin atas barang tu maksudnya sesuatu, atas sesuatu yang dilihatnya itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pula akan Jibril alaihissalam atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain. Maknanya yang tadi yang ayat 5, 6, 7 sampailah 12 berkenaan dengan Nabi SAW melihat Jibril, itu Allah Ta'ala ceritakan pada ketika kali pertama Nabi SAW melihat Jibril AS ketika mula-mula mendapat wahyu. Maka Allah Ta'ala ceritakan pula bahawa kali kedua Nabi SAW melihat Jibril ialah ketika Isra' Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya telah melihat Nabi SAW pula akan Jibril AS atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain, kali kedua.
bukan kali kedua lah, dalam antara dua waktu itu mungkin tengah-tengah tu pun ada masa yang lain Nabi SAW melihat Jibril dengan rupa yang asal. Tapi yang pentingnya ialah dalam Isra' Mi'raj sekali lagi Nabi SAW melihat Jibril AS dalam bentuk rupanya yang asal. Tatkala pada Sidratul Muntaha ketika Mi'raj pada kayu bidara, pokok bidara, yang muntaha pada kanan arash. Nanti di belakang-belakang ni hujung sekali akhir cerita Mi'raj akan diceritakan Nabi SAW sampai ke peringkat yang paling atas. Di sana ada pohon kayu bidara, terletak di sebelah kanan arash. Padanya lah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Tatkala berbalut-balut oleh sidrah itu barang rupa yang berbalut-balut daripada rupa burung dan lainnya. Maknanya Sidratul Muntaha itu dikelilingi dengan burung dan lain dan barang-barang yang lain, sesuatu yang lain yang menghairankan dia akal. Maksudnya yang menyebabkan akal ni berasa teruja, takjub. Tiada berpaling oleh matanya dan tiada melalui pula ia daripada memandangkan barang yang tiada diizinkan dia. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya telah melihat ia daripada beberapa tanda Tuhannya yang amat besar, daripada beberapa ajaib, maknanya daripada beberapa keajaiban malakut. Maksudnya alam di atas sana lah. Seperti rupa dua raf-raf yang hijau keduanya. Raf-raf ini saya pun tak ada salin di sini. Oh, raf-raf awan. Raf-raf ni awan. Dua raf-raf yang hijau, maksudnya dua awan yang hijau keduanya yang memenuhi langit, dan Jibril alaihissalam 600 sayapnya. Ini seperti mana kita sebutkan, ya, bahawa dalam terjemahan ini Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala masukkan sekali tafsir. Ini namanya tafsir mazji, tafsir yang bercampur. Dia tak macam qauluhu. Kalau qauluhu, lepas tu dia syarah panjang, ataupun letak ayat bawahnya syarah tafsir. Ini namanya tafsir mazji, dia campur sekali, ya. Sebab apa? Sebab nak mudah, nak ringkas, nak cepat. Kemudian apa yang dibicarakan selepas ini semuanya sebenarnya adalah menerangkan ayat inilah. Nanti kita akan dapati semua perkara yang dibincangkan dalam kitab ini sebenarnya ialah nak menerangkan dua dalil ni. Dalil Isra', iaitu awal surah Isra', dan juga dalil Mi'raj dalam surah An-Najm. Jadi jangan khawatir, mungkin sekarang tak faham lagi, nanti belakang-belakang ni, oh ini yang dimaksudkan dengan Sidratul Muntaha, oh inilah yang dimaksudkan dengan raf-raf. Nanti di belakang-belakang ni akan dibicarakan dengan terperinci. Faedah. Telah ijma' segala ulama' bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan dia roh dan jasad. Mudah katanya ialah Isra' Mi'raj ini, ya, dengan roh dan jasad. Telah ijma' kata Syekh Daud Fatani. Dan adalah keduanya, mungkin ada pendapat lain, saya pun tak berapa ingat. Dalam Fathul Bari ada disebutkan beberapa pendapat yang lain. Mungkin bagi Syekh Daud Fatani, pendapat itu tidak menjejaskan ijma'. Dia ada kalanya berlaku khilaf, tapi khilaf itu tidak mencarik ijma'. Jadi boleh kita katakan bahawa perkara ini telah ijma', bahawasanya Isra' Mi'raj itu berlaku dengan roh dan jasad. Sebab apa? Sebab kalau ianya berlaku dengan salah satu daripada roh dan jasad, maka dia tak jadi mukjizat. Contohnya seorang itu mengaku bahawa dia telah diisra'kan, dimi'rajkan dengan rohnya. Itu tak jadi mukjizat. Dia kata, aku pun malam tadi mimpi pergi Kanada. Kan? Jadi itu bukanlah satu yang mukjizat yang hebat. Ataupun jasadnya saja pun tak ada masalah, sebab ada orang meninggal di negara lain, dibawa untuk dikebumikan di negara lain. Jadi yang jadi mukjizatnya ialah bila seseorang itu dengan roh dia, dengan jasad dia, dibawa ke tempat yang lain dalam keadaan pada ketika itu, ya, tidak ada kemudahan, tidak ada pengangkutan seperti mana pada hari ini.
Dan adalah keduanya itu pada malam yang satu dari Mekah dahulu daripada hijrah dengan setahun. Kata setengah kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah. Dan adalah keduanya itu maksudnya ialah Isra' dan Mi'raj. Kedua-duanya itu maknanya Isra' dan Mi'raj itu pada malam yang satu. Apa maksudnya? Maknanya pada satu malam. Nampak cara orang dulu punya ayat. Pada malam yang satu. Pada malam yang satu, bukan pada 27 ke? Bukan 1 Rejab. Rupanya pada malam yang satu tu maksudnya pada satu malam yang sama. Tu maksud dia. Daripada Mekah maksudnya dari Mekah dari kalau ikut sini dari Mekah. Ini tata bahasa yang betul dari Mekah lah. Permulaannya dari Mekah dahulu daripada hijrah dengan setahun. Apa maksud dahulu daripada hijrah dengan setahun? Ni payah kitab lama ni. Dahulu daripada hijrah dengan setahun maknanya setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Ini inilah satu pendapat. Kata setengah tu maknanya qala al-ba'du. Dia terjemah direct daripada Arab. Kata setengah ulama kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah. Maknanya selepas. Kemudian tu maknanya selepas daripada kewafatan Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Inilah yang masyhur yang kita biasa belajar dalam sirah, bahawasanya setelah kematian, kewafatan dua insan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka cita sehingga tahun itu dipanggil sebagai Amul Huzn. Maka untuk menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala jemput naik ke langit melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Seterusnya menaikkan semangat motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan dakwah. Pada malam Isnin pada 7 likur. Ni apa pula 7 likur ni? 7 likur bukan 7 lekor. Lekor kopok lekor. 7 likur itu maksudnya malam 27. Kan macam kita orang Melayu dulu-dulu kita kata kita menyambut malam 7 likur Ramadan. Maksudnya malam 27 Ramadan. Jadi pada malam Isra' Mi'raj kalau mengikut pandangan dan kajian Syekh Daud Fatani berlaku pada malam Isnin. Pada 27 hari bulan Rejab. Ini salah satu daripada 6 pandangan sebenarnya. Ada banyak pandangan, kita boleh lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, ada beberapa pandangan, tapi yang masyhur yang disambut dan diajarkan, disambut di mana-mana lah, di Malaysia, di Mesir dan sebagainya, memang malam 27 Rejab. Dan tiada jatuh seseorang daripada anbiya yang dahulu-dahulu. Apa pula tu tiada jatuh tu? Tiada jatuh tu maknanya tiada berlaku. Jatuh tu dia terjemah daripada waqa'a. Lam yaqa' maknanya tidak berlaku. Waqi'. Waqi' ni reality lah, benda yang berlaku. Tapi bila kita terjemah direct, jadi lam yaqa' tu maksudnya tidak jatuh. Waqa'a tu jatuh dan juga berlaku. Jadi tiada jatuh ni maksudnya lam yaqa', tidak berlaku. Tidak berlaku Isra' Mi'raj ni kepada mana-mana anbiya yang terdahulu. Itu maksudnya. Boleh Kata muallif rahimahullahu ta'ala, kata muallif afallahu anhu. Semoga Allah Taala memaafkannya. Antara Nabi SAW pada Baitullah di dalam Hijr. Antara tu maknanya ketika mana? Bainama dalam bahasa Arab. Nampak tak? Dia terjemah tu, kita nak faham kitab Jawi ni, kita kena teka apakah perkataan Arab yang ada dalam fikiran musannif tu. Antara Nabi tu maknanya bainama. Baina kan antara. Ketika mana Nabi SAW pada Baitullah. Maknanya ketika mana Nabi SAW berada berdekatan dengan Kaabah. Di dalam Hijr. Hijr ni maknanya Hijr Ismail. Yang bentuk C tu. Macam ladam. Macam C tu yang dekat tempat tawaf tu. Hijr Ismail tu. Berguling di atas lambungnya. Berguling ni maknanya berbaring lah. Berbaring di atas lambungnya yang kanan. Lambung maksudnya rusuk kanan. Sunnah Nabi SAW kalau kita tidur ni, kita tidur di atas rusuk kanan. Antara dua kaki bapa mudanya.
Ada pula bapa muda. Bapa mudanya maksudnya bapa saudara. Dan anak bapa mudanya iaitu sepupu, iaitu Hamzah dan Ja'far anak Abu Talib. Maknanya ketika mana Nabi SAW berbaring-baring berdekatan dengan Kaabah, dulu boleh lah, sekarang ni tak boleh lah nak baring-baring macam tu, kena pijak lah dengan orang tawaf. Dulu tak ada lapang, manusia tak ramai, jadi boleh iktikaf. Nabi SAW iktikaf di situ. Ketika mana Nabi SAW berbaring-baring, berehat-rehat dengan keluarganya, ada bapa saudaranya, Hamzah, ada sepupunya Ja'far anak Abu Talib radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datang akan dia Jibril dan Mikail alaihimassalam, dan satu malaikat. Maknanya 3 malaikat Jibril, Mikail dan satu malaikat yang lain. Maka menanggung mereka itu akan dia hingga didatangkan kepada Zamzam. Menanggung untuk mana? Mengangkat. Menanggung mengangkat. Hingga didatangkan kepada Zamzam. Maka melentangkan mereka itu akan Nabi SAW atas belakangnya. Maka maknanya dijadikan Nabi SAW tu baring terlentang dalam di atas belakangnya. Maknanya belakang badan Nabi SAW ni menyentuh bumi. Maka adalah yang memerintahkan segala perkara itu Jibril alaihissalam. Ni operation ni yang dilaksanakan ni atas perintah Jibril alaihissalam. Jibril yang monitor benda ni. Dua lagi malaikat tu hanya melaksanakan. Maka membelahkan dadanya daripada Labbah. Daripada Labbah. Labbah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Labbah ni lubang tengkuk. Kan kalau orang tu tak cukup nafas ke apa kan, kadang-kadang doktor tebuk kat sini. Ini dia kulit je ni. Kalau kulit ni tak ada ni memang masuk dalam lah ni. Ni namanya labbah. Yang ni ada tulang. Tapi yang ni memang dia open sebenarnya. Hanya semata-mata ada kulit ni saja kita selamatlah daripada jangkitan kuman dan sebagainya. Kalau ada terbuka ni memang terbuka lah. Jadi daripada labbah, di sini lubang di tengkuk ni. Mana tadi labbah? Labbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hingga ke bawah perutnya. Dibelah dada dari labbah hingga ke bawah perutnya. Kemudian maka berkata Jibril alaihissalam bagi Mikail, bawa olehmu. Maknanya kamu bawakan, tolong bawakan. Dengan satu batil. Batil ni maknanya baldi. Ni bukan batil hak dan batil, bukan. Batil di sini maksudnya ialah bekas, baldi. Daripada air Zamzam. Ni semua bahasa lama ni. Kita ni sekarang ni nak kena belajar ni bahasa-bahasa Melayu tradisional ni. Daripada air Zamzam, supaya aku sucikan hatinya dan supaya luas dadanya. Kemudian dikeluarkan jantungnya dan dibelahnya, kemudian dibasuhnya akan dia 3 kali dengan 3 batil daripada air Zamzam, dan dikeluarkan barang tu sesuatu yang di dalamnya daripada darah yang hitam. Maka berkata ia tu maksudnya berkata Jibril. Berkata ia iaitu Jibril, inilah bahagian syaitan. Ini poin ini dijadikan bola tanggung ni. Bola tanggung ni maksudnya apa? Modal oleh orang-orang Kristian untuk mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ni dalam hatinya ada bahagian syaitan. Dia kata jadi dia bukan Nabi lah. Sebab Nabi sepatutnya dipelihara oleh Allah. Maka perkara ni perlu kepada tafsiran. Panjanglah perbahasan ulama apakah yang dimaksudkan ini bahagian syaitan. Apakah yang dimaksudkan dengan dalam hati Nabi SAW tu ada bahagian syaitan. Antara jawapan yang mudah kita faham, yang boleh dikongsikan di sini. Maksud ini bahagian syaitan maksudnya ialah bahagian rahmat yang ada dalam hati kamu yang diperuntukkan untuk syaitan. Maknanya hatta kepada syaitan pun Nabi SAW bersifat rahmah kepada dia. Maka dicabut bahagian itu, maka Nabi SAW tak bagi can pada syaitan. Tidak ada belas kasihan lagi pada syaitan. Kalau tidak, oleh kerana luasnya rahmah yang ada dalam hati Nabi SAW itu, hatta syaitan pun ada peruntukan rahmah untuk dia oleh Nabi SAW. Maka
dikeluarkan bahagian tersebut, maka tidak ada lagi belas kasihan pada syaitan. Tak payah nak belas-belas dah pada syaitan. Kalau tidak, maka dengan syaitan-syaitan pun mendapat rahmat daripada rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali. Masya-Allah. Dan berulang-ulang Mikail kepada Jibril alaihissalam. Berulang-ulang tu maksudnya apa? Pergi balik ambil. Dengan 3 batil air Zam-Zam. Mikail pergi balik kepada Jibril. Pergi ambil air Zam-Zam, balik semula kepada Jibril. Tu maksudnya berulang-ulang Mikail kepada Jibril alaihissalam. Dengan 3 batil air Zam-Zam, kemudian maka didatangkan Jibril alaihissalam dengan suatu batil yang lain pula daripada emas, penuh di dalamnya hikmah dan iman. Dalam setengah riwayat disebutkan bahawa bekas itu dinamakan sebagai sakinah. Sebagai sakinah. Dalam kitab Fadail Amal, dalam Fadilat Quran, ketika Maulana Zakaria Al-Kandahlawi mensyarahkan maksud sakinah, didatangkan satu pendapat mengatakan bahawa sakinah itu ialah nama bagi satu mangkuk emas yang mana di dalamnya hati para anbiya disucikan, dibersihkan. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu pendapat itu benar, maka bekas ini yang digunakan ini ketika peristiwa ini dinamakan sakinah. Daripada emas, penuh di dalamnya hikmah dan iman. Maka menuangkan Jibril alaihissalam ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penuhlah dengan hikmah dan ilmu dan yakin dan Islam. Kemudian maka ditutupnya dan jahitnya dengan ketiadaan pedih dan sakit. Ketika dijahit semula itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak rasa sakit. Kemudian maka dimeterikan. Dimeterikan tu maknanya dipateri, ditutup. Meteri tu pateri. Ditutup semula antara dua belikatnya dengan khatamun nubuwah. Dengan khatamun nubuwah. Ini semua yang diceritakan ni bukan cerita dongeng ni. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebenarnya berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah? Setakat yang saya kaji-kaji, paling banyaklah yang kita jumpai 4 riwayat. Ada 4 kali. Ada 4 kali. Kalau mengikut riwayat lain ada kata 3, ada kata 2. Tapi kalau dihimpunkan semua, kita dapati ada 4 kali Nabi SAW dibedah dadanya. Tujuannya apa? Tujuannya nak beritahu pada kita semua bahawa jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia yang paling utama ialah hati itu kena bersih. Walaupun perjalanan Isra Mi'raj ni perjalanan fizikal, tapi dia adalah simbolik sebenarnya kepada perjalanan rohani umat ini. Umat ini kalau sekiranya dia hendak menjadi salik, seorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka langkah pertama ialah dia membersihkan hatinya. Itulah yang dikatakan oleh ulama tasawuf, takhalli, tahalli, tajalli. Kan, tasawuf tu pusing kok mana pun dia sebenarnya berkisar kepada 3 peringkat. Takhalli, membersihkan diri daripada segala perkara yang kotor. Ketika dalam bab takhalli inilah kitab-kitab membicarakan, kitab-kitab tasawuf membicarakan tentang penyucian jiwa dan juga bagaimana nak menghindarkan diri daripada afatul qulub, penyakit-penyakit hati. Kemudian takhalli, menghias, takhalli mula-mula tahalli. Tahalli maknanya menghias, berhias. Berhias apa? Berhias dalam erti kata menghias diri dengan amal-amal soleh, dengan sifat-sifat mahmudah. Itu yang kita belajar tu dalam sekolah tu. Itu tahalli lah tu. Bab sabar, bab syukur, bab qanaah, bab redha, beserta apa definisinya apa, syaratnya apa, dalilnya apa, kelebihannya apa, cara nak mendapatkannya apa. Itu tahalli. Peringkat ketiga ialah tajalli. Tajalli ni hasil penjelmaan. Maksudnya ialah setelah kita melalui 2 proses tadi, maka apa hasilnya? Dalam bab inilah dibicarakan tentang ma'rifatullah, hakikat, ma'rifat, kemudian kasyaf. Kasyaf itu salah satu bentuk tajalli, dan juga karamah. Karamah juga adalah salah satu daripada hasil setelah lalu 2 proses tadi. Bagaimana nak menentukan karamah itu benar ataupun mainan daripada syaitan. Bagaimana
nak jadikan diri kita ni tidak tertipu dengan karamah, tidak terfitnah dengan karamah yang diberikan. Itu semua dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Tapi peringkat utamanya, yang pertama sekali ialah takhalli. Apabila naik kepada bukit, maka panjang dua kakinya. Jauh pula pergi. Kemudian maka didatangkan dengan buraq daripada syurga yang berpelana lagi berkekang. Berpelana maksudnya di atas badan buraq itu ada tempat duduk, ada alas. Alas tempat duduk orang yang naik kuda tu, itu namanya pelana. Lagi berkekang. Kekang tu maknanya pada mukanya tu ada tali. Kan? Yang selalu kita lihat orang bawa kuda, muka kuda itu diletakkan tali supaya mudah dikenderai, mudah dibawa. Maka ia itu ia itu maksudnya buraq. Buraq itu suatu binatang yang putih lagi besar daripada himar dan kecil daripada baghal. Himar lagi besar daripada himar dan kecil daripada baghal. Jadi dia ada 3 binatang yang kita kena faham sebelum faham buraq. Pertama, kuda. Kuda semua maklum. Kuda paling besar. Kedua, himar. Himar ni keldai. Keldai kecil lah. Bila kuda dengan himar ni dia kahwin, dia dapat anak namanya baghal. Tu yang Piramli kata tu. Baghal betul apa tu kan. Piramli banyaklah guna perkataan baghal tu. Jadi kuda campur dengan himar, dia dapat baghal. Kalau faham 3 tu, fahamlah ni. Fahamlah cerita ni. Buraq itu macam mana? Buraq itu warnanya putih. Kalau anak-anak kita tanya kan, buraq tu macam mana? Warnanya putih. Lagi besar daripada himar dan kecil daripada baghal. Lagi besar daripada himar, kecil sikit daripada baghal. 4 kakinya yang amat pantas perjalanannya. Maka adalah antara satu langkah pada satu langkah, kira-kira seperlihatan mata, lagi bergerak-gerak 2 telinganya. Maknanya kalau dia melangkah, sejauh mata memandang. Seperlihatan mata itu maknanya sejauh mata memandang. Baik. Ada saya salin ni. Berkenaan dengan ni kan, bedah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata Imam Suyuti, ada 4 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah. Pertama, ketika umurnya 4 tahun. Allah, saya tak salih habis. Cari nanti tanya Ustaz Fahmi. Sebelum jadi Nabi, Isra Mi'raj, masa turun ayat wasi'at rahmati kulla syai'. 4 kali lah, itu dia. Imam Suyuti pun sebut begitu. Ustaz Azri kata waktu nak ada berlaku peristiwa besar. Bila nak berlaku, Ada dalam ni ke? tak Tak ada lah. Tapi notang Catatan lah. Okey. Alhamdulillah. Ya. 4 tahun sebelum jadi Nabi, Isra Mi'raj. Lepas tu waktu turun ayat sebab rahmat tadi kan. Wasi'at rahmati kulla syai'. Sudah saya. Asbab nuzul ayat. Waktu turun ayat tu pada Rasulullah dibuat sekali lagi. Sekali lagi dibedah dadanya. Ya. Sebentar tengok ayat surah. Ustaz cari dulu Okay. InsyaAllah kita jalan dulu. Apabila naik kepada bukit, maka panjang 2 kakinya yang di belakang. Bila buraq ni naik bukit, dia tak payah susah-susah sebab kaki belakang itu akan memanjang. Dan apabila turun bukit, maka panjang 2 kaki hadapannya. Lagi ada baginya 2 sayapnya pada asal 2 pahanya. Apa maksud baginya 2 sayapnya pada asal 2 pahanya? Pada asal tu maksudnya pada pangkal. Asal maksudnya pangkal. Maknanya pada pangkal pahanya tu, pada paha dia yang paling atas. Pahanya kan, paha kan ada bawah, ada atas. Pahanya yang paling atas itu, di situ ada sayap. Menterbangkan dengan keduanya itu akan kakinya. Ini perincian tentang sifat buraq ini bersesuaian dengan hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Haythami. Menurut Al-Haythami, perawinya yang bernama Abdul Rahman bin Abi Layla, seorang yang lemah hafazannya.
Masya Allah, Ustaz kita, Ustaz Hazri ni menukilkan dengan lengkap. Jadi walaupun lemah dalam bab sirah ni, kita tak ada masalah kita mengambil riwayat yang lemah. Kata Syekh Muhammad Awamah, kalau tidak diambil riwayat yang lemah, maka sirah kita tak lengkap lah. Sirah kita ni kalau kita nak ambil yang sahih saja, kosong lah sirah kita. Tak ada, tak banyak lah cerita. Jadi boleh kita ambil, tak ada masalah. Selagi mana ianya tidak berkaitan dengan hukum hakam, halal dan haram. Maka tatkala hendak menunggang Nabi SAW akan dia, maka meliarkan dan memayahkan tunggangnya. Maksudnya ketika Nabi SAW nak naik, burak itu meliar, menjadi liar, maknanya menjadi bergerak-gerak. Dia bergerak-gerak. Jadi payahlah nak tunggang. Maka menghantar Jibril AS akan tangannya pada lehernya serta berkata Jibril AS akan dia, tidakkah engkau malu, hai burak? Demi Allah, tiada seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia pada Allah Subhanahu Wa Taala daripadanya. Maknanya tidak ada orang yang lebih mulia yang menunggang kamu, yang lebih mulia di sisi Allah. Pada Allah tu maknanya di sisi Allah lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala mendengar burak itu akan perkataan Jibril AS, maka penuh tubuhnya dengan peluh. Berpeluh dia. Dan tetap maksudnya dah tak bergerak dah. Tetap maksudnya tidak lagi bergerak. Serta merendahkan dirinya hingga naik Rasulullah SAW akan dia. Dia pun merendahkan diri dan mudahlah Nabi SAW naik ke atasnya. Ini pun ada dinyatakan sumbernya, riwayat Tirmizi. Kata Abu Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, ia itu burak yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim AS tatkala datang ke Baitullah Al-Haram ziarah anaknya Ismail AS dan Siti Hajar. Burak yang Nabi SAW naik itu, kalau mengikut kata-kata Abu Sa'id bin Musayyib, itu adalah burak yang sama yang pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim AS tatkala dia balik ziarah anaknya sekejap. Kan ketika Nabi Ibrahim AS pergi berdakwah, ketika itu anaknya kecil lagi. Jadi bila balik anaknya sudah besar. Jadi ketika Nabi Ibrahim AS balik menuju ke Baitullah, ke Mekah, ketika itu kalau mengikut riwayat Abu Sa'id Al-Musayyib sebagaimana dalam kitab ni, burak itu Nabi Ibrahim AS menaiki burak, dan burak itulah juga yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka berjalan ia padahal Jibril AS pada pihak kanan. Padahal itu maksudnya dalam keadaan Jibril AS pada pihak kanan. Fi jihatil yamin. Maknanya di bahagian kanan. Serta memegang belakangnya, dan Israfil alaihissalam. Ini kata guru kami, mungkin yang benar ialah Mikail, sebab sebelum ni dinyatakan Mikail pada pihak kirinya serta memegang kekangnya. Maka sentiasa berjalan hingga sampai kepada satu dusun yang banyak nakhl. Sampai, maknanya Jibril AS bawa Nabi SAW berjalan dengan kelajuan tadi itulah. Bukannya jalan biasa, jalan dengan kelajuan tadi. Sejauh mata memandang. Sekali langkah, sejauh mata memandang. Sehinggalah sampai ke satu dusun. Satu tempat yang banyak pokok. Banyak pokok nakhl. Nakhl itu ialah pokok kurma. Yakni pokok kurma. Maka berkata Jibril AS, turun ya Muhammad di sini. Maka sembahyang 2 rakaat. Maka turun ia dan sembahyang 2 rakaat. Kemudian maka menunggang ia akan burak. Maka berkata Jibril AS baginya, adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang itu? Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, tiada. Nabi kita kata tak tahu. Maka kata Jibril AS, itulah Taibah, yakni Madinatul Munawwarah, dan keduanya tuan hamba berpindah. Maknanya selepas ini tuan, iaitu Rasulullah SAW akan berhijrah ke sini. Maka di sini menunjukkan bahawa memang Nabi SAW sudah dimaklumkan bahawa pada suatu hari nanti Nabi SAW akan berhijrah ke Madinah, atau nama lainnya Taibah. Taibah. Jadi Madinah ni dia ada 4 nama. Yathrib, Taibah,
Tabah. Tadi Taibah. Yang ketiga Tabah. Yang keempat Al-Madinah. Al-Madinatul Munawwarah. Maka Nabi SAW sudah diberitahu awal. Sudah diberitahu awal. Oleh Jibril AS akan tempat hijrahnya. Di sini boleh menolak dakwaan orang-orang orientalis yang mengatakan bahawa Nabi SAW ni lari ataupun pelarian, lari ke bumi Madinah. Sebenarnya bukan lari, sebab awal-awal lagi dah memang Nabi SAW sudah diperintahkan untuk berhijrah. Tinggal lagi nak pilih masa bila, itu saja. Maka bila tiba masanya, berlakulah hijrah yang agung. Dan sentiasa berjalan burak itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sekira-kira seperlihatan mata. Maka berkata Jibril alaihissalam, turun ya Muhammad di sini, maka sembahyang 2 rakaat. Mungkin ada yang mungkin ada yang bertanya lah kan, sembahyang apa diorang ni? Nabi SAW sembahyang apa ketika ni belum ada sembahyang lagi? Maka kata guru kami, sembahyang di sini ialah sembahyang yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah sembahyang mengikut cara yang lama, kaifiat yang lama, dan waktunya hanya 2 sahaja, iaitu pada waktu subuh dan juga pada waktu petang, berdasarkan ayat fasabbih bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah, iaitu tunaikanlah solat pada waktu asyi dan juga ibkar, pada waktu petang ataupun malam. Situ saya tak pasti, wallahu alam. Dan satu lagi ialah ibkar, iaitu pada awal pagi. Itulah dia 2 waktu. Maka turun ia, maka sembahyang Nabi SAW 2 rakaat seperti yang disuruhnya, kemudian maka menunggang ia. Maka katanya, adakah tuan hamba tahu apa tempat ini? Maka sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiada. Katanya, itulah Madian, pada pokok kayu yang didengar Nabi Musa alaihissalam kalam Allah dan khitabnya. Nabi SAW singgah di tempat di mana Nabi Musa AS mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Kalau ikut catatan yang kami belajar dulu, di Sinai, Mesir. Di Sinai. Singgah di Sinai. Khitabnya maksudnya perintahnya. Khitab maksudnya titah, perintah. Maka sentiasa maksudnya berterusan. Berterusanlah baginda sallallahu alaihi wasallam, berjalan ia. Kemudian berkata Jibril alaihissalam, turun ya Muhammad, maka sembahyang 2 rakaat. Maka memperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam Kenapa Nabi SAW dibawa ke ke Madian itu? Kata guru kami, sebagaimana Nabi SAW dibawa berhijrah ke tempat yang Nabi SAW akan hijrah, iaitu Madinah, begitu juga Nabi SAW diperlihatkan tempat hijrah Nabi Musa. Itu kaitan dia. Tadi kan Madinah itu tempat hijrah Nabi SAW. Yang Madian itu ialah tempat hijrah Nabi Musa AS. Itulah kaitannya dengan yang sebelumnya. Okey, kembali balik yang tadi. Maka sentiasa berjalan ia, kemudian berkata Jibril AS, turun ya Muhammad, maka sembahyang 2 rakaat, maka memperbuat Nabi SAW seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang ia, maka berkata Jibril AS baginya, adakah tuan hamba ketahui apa tempat sembahyang itu? Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maka katanya, itulah tuan hamba sembahyang pada Baitul Laham, iaitu tempat diperanakkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan adalah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, antara itu maknanya bainama, ketika mana. Dan adalah ketika mana Nabi SAW berjalan, tiba-tiba melihat akan ifrit daripada jin menuntut akan dia dengan cambung api. Cambung tu maknanya obor. Ni sebab tu orang dulu dia tak bagi tu. Bawa obor, berlari-lari membawa obor. Macam dekat sukan kan, dia tak bagi. Arwah nenek saya tak bagi. Kerana dia teringat ni lah. Silap-silap mereka ni belajar ni kitab ni. Masa Isra Mi'raj dengan tok-tok guru di kampung mereka kan. Jadi cambung api ni maksudnya obor. Jin ifrit datang.
dengan membawa cambung api, dan jadilah Nabi SAW tiap-tiap berpaling melihat akan dia. Maknanya Nabi SAW selalu kerap berpaling, tengok belakang melihat akan Ifrit. Maka berkata Jibril AS, adakah hamba ajar akan tuan hamba beberapa kalimah? Apabila membaca akan dia, nescaya padam cambungnya dan rebah ia atas mukanya. Tersembam, rebah tu maknanya tersembam di atas mukanya. Maka bersabda ia, bahkan, maknanya ajarkan. Maka berkata Jibril AS, ucap olehmu, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatihi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Pun sama jugalah, dhaif lah. Tapi bab-bab doa ni luas, boleh diamalkan walaupun hadis dhaif. Maksudnya apa dia? Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah, iaitu Al-Quran yang sempurna, yang tidak melampaui kebanyakan orang soleh dan tidak orang fasik, daripada kejahatan sesuatu yang turun daripada langit, yakni bala, dan kejahatan yang naik kepadanya, yakni segala maksiat yang mengundang murka, dan daripada kejahatan yang berada di atas muka bumi, segala perkara, yakni segala perkara yang menyakiti, dan daripada kejahatan yang keluar daripadanya, dan daripada fitnah malam dan siang, dan daripada kejahatan orang yang datang mengetuk pintu waktu malam dan siang, melainkan orang yang datang mengetuk dengan tujuan kebaikan. Wahai Allah yang maha pengasih. Jadi ayat ini pun ataupun doa ini mujarab kalau dibaca kan, kalau terkena gangguan dan sebagainya, kita baca doa ni. Doa dah ada dalam kitab pun kita dah ada, boleh kita amalkan insya-Allah untuk ruqyah. Maka mengucap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca doa yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Maka tersungkurlah Ifrit dan padam cambungnya, padamlah obornya. Kemudian sentiasa berjalan ia, maknanya berterusanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril meneruskan perjalanannya. Berjalan ia hingga berdapat atas beberapa kaum. Maknanya sehingga mereka mendapati beberapa kaum yang berhumah. Berhumah ni apa dia? Bercucuk tanam. Bahasa lama ni, berhumah. Makcik nak pergi mana ni? Makcik nak pergi berhumah ni. Berhumah? Itulah kamu tak belajar Kifayatul Muhtaj. Berhumah tu ada tu dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Berhumah. Ni sekarang ni kan kerajaan minta suruh kita, menggalakkan kita berhumah di rumah. Bercucuk tanam di bandar. Berhumah pada tiap-tiap hari dan mengetam. Mengetam ni apa pula? Mengetam ni maksudnya menuai. Mencabut dia punya hasil dia. Ataupun potong. Ketam ni potong lah. Memotong hasilnya pula pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap diketamnya, kembali ia seperti barang yang dahulu. Setiap kali dipotong hasilnya, diambil, kembali balik pokok tadi ataupun tanaman tadi seperti yang terdahulu. Ada lagi hasilnya. Makna kata ini bukan pertanian yang biasa-biasa ni. Kan? Pertanian yang menguntungkan. Pertanian yang luar biasa. Sebab apa? Sebab hari-hari boleh buat. Setiap hari boleh bercucuk tanam dan mendapat hasilnya pada setiap hari. Kembali ia seperti barang yang dahulunya. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah beberapa kaum yang berperang sabilillah, digandakan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu kebajikannya yang satu kepada 700 ganda dan lebih yang amat banyak. Ya Allah. Ini berdasarkan ayat Quran lah kan. Ayat Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Samalah seperti mana yang disebutkan dalam ayat tersebut ya. Satu kebajikan yang dia buat digandakan 700 kali ganda. Bahkan dalam setengah riwayat hadis walaupun hadisnya dinilai sebagai hadis yang dhaif, 700,000 kali ganda. 700,000 kali ganda kalau mengikut setengah riwayat dalam hadis. Seperti firman Allah,
wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang yang kamu nafkahkannya daripada sesuatu, maka ia itu digantinya, dan ia itu sebaik-baik yang memberi rezeki. Dan sentiasa berjalan ia hingga berdapat dengan bau yang harum. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibril, apa bau yang harum ini? Maka katanya, inilah bau Masyitah, yakni perempuan yang menyisir akan anak Fir'aun, dan bau anaknya dan suaminya. Antara adalah ia tiap-tiap menyisir. Antara itu maknanya ketika mana setiap kali dia menyisir, menyikat akan dia. Akan dia itu maksudnya ialah anak Fir'aun. Apabila jatuh sisir, jatuh sikat pada tangannya, maka berkata ia, Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, binasa Fir'aun. Dengan nama Allah, binasa Fir'aun. Ataupun terjemahan lain, ta'isa ni juga boleh terjemah celaka. Celaka lagi sedap lah. Dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Lagi. Ta'isa Fir'aun. Bismillahi ta'isa Fir'aun. Maka berkata anak Fir'aun, adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapa? Maka berkata Masyitah, bahkan, tetapi ia Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Dia kata, ya, memang ada Tuhan. Bahkan sebenarnya, yang sebenar-benarnya, itulah dia Tuhan yang sebenar. Tuhan engkau dan juga Tuhan kepada bapa engkau. Maka berkata anak Fir'aun itu, adakah redha engkau bahawa aku khabarkan bapaku? Dia ugutlah. Dia kata, kau nak tak aku report kepada bapa aku? Maka katanya, bahkan, tak apa. Reportlah pada bapa engkau. Maka pergilah ia mengkhabarkan kepada bapanya Fir'aun. Maka diserunya akan dia. Maka tak kala datang ia, maka kata Fir'aun baginya maknanya kepadanya lah. Qala lahu Fir'aun. Maka kata Fir'aun baginya, adakah bagimu Tuhan yang lain daripada aku? Maka kata Masyitah itu, bahkan, tetapi Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala mendengar Fir'aun akan dia, sangat marah ia. Maka adalah bagi Masyitah itu suaminya dan 2 anaknya, satu besar dan satu kecil lagi menyusu. Maka diseru pula akan suaminya dan menyuruh ia akan keduanya kembali kepada agamanya. Kembali pada agama maknanya kembali menyembah Fir'aun. Dan mengulangi ia akan keduanya. Diulang sekali lagi ugutan tadi. Maka enggan keduanya itu daripada mengikut. Kemudian berkata Fir'aun, bahwasanya aku hendak bunuh akan kedua kamu, jikalau tiada kamu kembali kepada agama kamu. Diugut. Maka berkata Masyitah, kebajikan kamu bagi kami jika engkau bunuh akan kami, bahawa engkau jadikan kami pada kubur yang satu. Maknanya Masyitah kata, kalau kamu nak bunuh kami pun, kami mohonlah jasa baik. Kebajikan tu maknanya jasa baik lah. Kebajikan bagi kamu, maksudnya apa? Kami memohon jasa baik kamu, wahai Fir'aun. Tu maksudnya. Ayat dulu dia kata, kebajikan kamu bagi kami. Bahasa sekarang, kami memohon jasa baikmu, wahai Fir'aun. Jika kamu nak bunuh kami, tolonglah jadikan kami pada satu kubur yang sama. Faham tak ayat dia? Kalau tak baca dengan guru ni, insyaAllah tak faham ni. InsyaAllah tak faham. Ataupun faham lain. Di antara dua. Tapi sebab pernah belajar, jadi okey lah. Adalah sikit-sikit kan, tahu sikit lah. Tolonglah wahai Fir'aun, kalau nak bunuh sangat, dah meroyan sangat nak bunuh kami mintalah jasa baik agar dikuburkan dalam satu kubur yang sama. Sebab apa? Sebab Masyitah tak nak dia bercampur dengan kubur orang-orang kafir. Asingkan. Jangan campur dengan perkuburan orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Maka engkau tanam akan kami sekalian padanya. Maka berkata Fir'aun, bagimu yang kamu tuntut itu. Maksudnya kamu akan dapatlah. Bagimu tu maknanya kamu berhak mendapat apa yang kamu tuntut itu. Sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Sebab dia kata Masyitah ni pun adalah lama dah berkhidmat kan. Lama dah menjadi penjawat awam dalam istana Fir'aun tu. Tukang apa? Tukang sisir. Tak tahulah grade berapa, 19 ke 29, 41, wallahualam. Jadi atas dasar ada jasa Masyitah
maka Fir'aun perkenankan juga. Tapi bunuh tetap bunuh. Maka menyuruh Fir'aun mendatangkan dengan satu kawah tembaga. Maka dipanaskan di atas api padahal penuh air di dalamnya. Padahal itu maknanya dalam keadaan penuh air di dalamnya. Kemudian menyuruh menjatuhkan Masyitah dan suaminya dan anaknya ke dalam kawah itu. Maka dijatuhkan mula-mulanya akan suaminya dan anaknya yang besar. Maka tatkala hendak, maknanya mula-mula sekali yang dimasukkan ialah suami dan juga anak sulungnya. Maka tatkala hendak dijatuhkan pula anaknya yang kecil lagi menyusu, maka mengambil Masyitah syafaqah, iaitu kasih sayang. Maknanya Masyitah pun rasa sayang pada anaknya. Akan anaknya kerana kecil, bahawa mencita ia atas kembali kepada barang yang dituntut Fir'aun, ibadat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencita tu maknanya terlintas lah, bukannya dia bukan nak pun, tapi hanya terfikir. Bukan bercita-cita yang sekarang kita faham zaman kita ni. Mencita ni maknanya terlintas saja, hanya mujarrad khawatir saja, belum berniat pun. Terlintas dalam fikirannya untuk kembali kepada barang yang dituntut Fir'aun, ibadat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa tu maknanya supaya jangan ia jatuhkan anaknya yang kecil ke dalam kawah. Maka menutur akan dia Allah Subhanahu Wa Taala akan anak yang kecil itu. Maksudnya antaqallah, menutur akan dia tu maknanya Allah menjadikan dia bercakap. Tu maksudnya. Allah menjadikan anak yang kecil itu bertutur dengan katanya, hai ibuku, jatuhkan dirimu ke dalam kawah dan jangan tertangguh daripada menjatuh. Jangan berlengah-lengah wahai ibuku. Jangan ragu-ragu, jangan tangguh-tangguh. Masuk saja. Maka bahawasanya engkau atas agama yang sebenarnya. Maka menjatuh ia akan dirinya kemudian daripada jatuhkan anaknya yang kecil itu. Kemudian tu maknanya selepas. Orang dulu dia sebut bukan selepas, dia sebut kemudian. Jadi maksud ayat ni ialah maka menjatuh ia. Maknanya Masyitah menjatuhkan dirinya ataupun terjun menjatuhkan dirinya, kemudian maksudnya selepas daripada jatuhkan anaknya yang kecil itu. Ya Allah. Kisah ni ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, As-Suyuti, Al-Baihaqi, Al-Haythami. Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadis ini sahih. Syekh Ahmad Syakir ni pentahqiq ataupun orang ulama yang menyemak Musnad Ahmad. Jadi beliau kata sahih, cerita ni betul. Bolehlah kita sebarkan kan dalam dakwah kita. Kita nasihat kepada anak-anak kita, gunakan kisah ni, tak ada masalah. Kisah yang betul, kisah yang sahih. Faedah wallahu a'lam. Dalam faedah ni diceritakan tentang apa? Tentang dah alang-alang cerita tentang anak yang boleh bercakap ketika kecil. Maka Syekh Daud Fatani pun bawakanlah maklumat berkenaan dengan bayi-bayi yang lain, anak-anak yang lain yang Allah Ta'ala menjadikan mereka boleh bertutur ketika masa kecil. Nanti insya-Allah kita akan baca pada esok hari insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Ada soalan. Baitul Laham hikmah dibawa Nabi ke sana lepas mandian Nabi Musa. Baitul Laham. Hikmahnya wallahu alam yang kami ingatlah daripada guru-guru. Hikmahnya ialah kerana Nabi SAW, bahkan umat ini pun, umat Islam ini akan berhadapan dengan orang-orang Kristian selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Dan orang Kristian apa dakwaan terbesarnya? Dakwaannya ialah bahawa Nabi Isa AS tu ialah anak Tuhan. Jadi dibawakan Nabi SAW ke Baitul Laham untuk melihat sendiri. Kat sini orang yang didakwa sebagai Tuhan, bukan dia mendakwa Tuhan, orang yang didakwa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ni kat sini dia lahir ni. Anak Tuhan apa bendanya? Tu maksudnya begitulah. Maknanya pembuktian. Dibawakan ke Baitul Laham untuk membuktikan bahawa Nabi Isa AS itu memang benar-benar manusia, bukannya anak Tuhan.
Dia adalah manusia, dia lahir daripada ibu. Dia dilahirkan dan Tuhan tidak sama sekali dilahirkan. Tuhan tidak boleh sifatnya dilahirkan. Jadi ini sebagai persiapan kepada Nabi SAW untuk berhadapan dengan orang-orang Nasrani yang akan Nabi SAW hadapi selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khairul jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman di atas daurah sesi yang kedua yang diberikan pada hari ini. Sedikit saya berikan pengumuman lah, sedikit makluman untuk sahabat-sahabat jemaah yang menonton kita, yang mengikuti pengajian kita. Jadi daripada hari ini, yang pertamanya memang kita dapat tahulah bahawa betapa pentingnya untuk kita belajar secara berguru lah, terutama lagi kitab-kitab Jawi yang lama, kerana kesukaran bahasanya. Sebenarnya dia akan jadi lebih mudah kalau tahu bahasa Arab lah, sebab lamanya alim ulama ni mereka mengaji di Mekah. Jadi mereka terjemahkan pun adab mereka dengan bahasa tu lah, tak diubah sangat uslub bahasa Arab itu, walaupun dalam terjemahan kepada bahasa Melayu. Cuma kita agak sukar sikit lah. Jadi Alhamdulillah kita dapat nampak bila kita berguru lebih mudah untuk kita faham bahagian daripada pembelajaran ataupun kitab-kitab ini. Dan sedikit makluman untuk hari-hari yang berikutnya. Yang pertama petang ni lah, petang ni insyaAllah kita akan sambung Anwarul Bahiyah jam 5.30 petang. Dan untuk hari berikutnya insyaAllah kitab Anwarul Bahiyah akan dibaca di waktu pagi. Kita akan rombak semula sedikit jadual kerana ada perubahan jadual guru, ada mesyuarat dan sebagainya. Jadi ada kena perubahan sikit lah. Jadi waktu pagi insyaAllah mulai esok hari Senin jam 9 pagi kita akan baca Anwarul Bahiyah karangan Syed Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Dan Kifayatul Muhtaj bersama Ustaz Abdul Rahman kita akan baca pada waktu petang. Cuma petang itu pun ada sedikit waktu yang kita injak. Kita awalkan sedikit, iaitu pada jam 3 petang. Pada jam 3 petang. Jadi nanti saya akan maklumkan juga dalam Facebook dan dalam grup WhatsApp kita pengumuman ini sekali lagi. Jadi boleh lock jadual masing-masing lah. Waktu mencabar sikit lah waktu tu kan. Tapi tak apalah, kita baca pun kitab pun susah. Pukul 3 petang bagi akal berjalan sikit lah. Kalau tak kita tidur je. Jadi insyaAllah waktu biasa Anwarul Bahiyah start esok 9 pagi dan Kifayatul Muhtaj 3 petang insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama menonton atau mengikuti pengajian daurah Rejab kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.